Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 11 Ramadan 13 April bersama saya Nazirah Syariat dan berikut tajuk utama malam ini. Juga pihak berkuasa siasat dakwaan gumpalan rambut di Tepung Pelita. Mahkamah Tinggi Johor Bahru hari ini menjatuhkan hukuman penjara 6 tahun berserta denda RM6,000 ke atas seorang kerani wanita atas kesalahan memandu secara melulu hingga menyebabkan kematian 8 remaja berbasikal lajak 5 tahun lalu. Ia sekaligus membatalkan keputusan Mahkamah Magistrate pada 10 Oktober lalu yang mengekalkan keputusan untuk membebaskan tertuduh Sam Keting daripada tuduhan terbabit. Sejak awal Ramadan, timbul beberapa isu membabitkan kebersihan makanan yang dijual peniaga di Bazar Ramadan, antaranya basi dan tidak bersih. Semalam, isu terbabit turut disuarakan oleh seorang pembeli dari Teluk Intan Perak yang mendakwa kuih tepung pelita yang dibeli bapanya terdapat gumpalan rambut. Mengulas mengenai isu tersebut, Esko Kesihatan Sains Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Perak, Muhammad Akmal Kamarudin memberi amaran keras kepada peniaga Bazar Ramadan di negeri itu agar menjaga kebersihan makanan yang dijual. Tegas Muhammad Akmal, beliau memandang serius isu tersebut bagi mengelakkan kejadian seorang kanak-kanak meninggal dunia akibat keracunan makanan yang dibeli di bazar di Air Tawar pada 2018 berulang. Mengulas mengenai kes yang tular semalam, Muhammad Akmal berkata bahagian kualiti dan keselamatan makanan Putrajaya telah mengarahkan siasatan dibuat. Katanya setakat ini Jabatan Kesihatan Negeri JKN tidak menerima sebarang laporan berkaitan namun sedang menyiasat individu yang menularkan gambar terbabit. Sementara itu, ujar Muhammad Akmal, sebanyak 223 pensampelan makanan di premis makanan terpilih termasuk Bazar Ramadan seluruh Perak telah diambil untuk dianalisis menerusi Op Keselamatan Makanan. Katanya analisis dijalankan bagi memastikan makanan yang dijual bersih dan selamat mengikut Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Tiada produk coklat jenama Kinder daripada kilang Ferrero di Allen, Belgium yang dilaporkan tercemar dengan bakteria Salmonella masuk ke Malaysia. Pengarah Kanan Keselamatan dan Kualiti Makanan Kementerian Kesihatan KKM Muhammad Salim Dulati mengesahkan perkara itu berdasarkan semakan data melalui Sistem Maklumat Keselamatan Makanan Fosim Malaysia dari tahun 2021 sehingga kini. Beliau berkata maklumat daripada International Food Safety Authorities Networks Infosan turut mengesahkan produk yang terlibat tidak diekspor ke Malaysia. Menurutnya, coklat berjenama Kinder yang memasuki negara ini kebanyakannya diimport dari Poland, Itali, Jerman, India dan beberapa negara lain. Bagaimanapun, KKM akan meningkatkan pemantauan terhadap produk coklat jenama Kinder di pintu masuk negara bagi memastikan produk terlibat tidak masuk ke pasaran tempatan. Menurutnya, KKM sentiasa peka dan prihatin terhadap perkara yang boleh mengancam kesihatan pengguna. Muhammad Salim turut menasihati pengguna agar menghubungi Jabatan Kesihatan Negeri atau Pejabat Kesihatan Daerah terdekat atau hubungi KKM melalui laman web moh.spab.gov.my atau Facebook Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan jika terdapat kemusykilan berhubung isu keselamatan makanan. Hari ini media melaporkan beberapa produk coklat Kinder iaitu Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi 100 gram, Kinder Choco Bones dan Kinder Egg Hunt Kit dikesan tercemar dengan bakteria Salmonella typhimurium. Salmonella typhimurium adalah bakteria patogenik yang boleh menyebabkan penyakit bawaan makanan dengan simptom demam, kekejangan perut dan cerit-birit terutama di kalangan kanak-kanak. Ada masalah gastrik dan tidak bangun bersahur. Itu alasan yang diberikan seorang lelaki warga emas selepas dicekup oleh penguatkuasa dalam operasi di sebuah restoran di Jalan Pendek, Kota Baru hari ini. Lelaki berusia 60-an itu ditahan pada jam 12.30 hari tadi dalam operasi bersepadu antara Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam bersama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan.
Ketua Jabatan Penguatkuasaan MPKB BRI Muhammad Halimi Muhammad Saleh ketika dihubungi berkata ketika operasi lelaki berkenaan sedang menikmati makanan dan apabila ditanya oleh penguatkuasa yang terlibat, lelaki itu memberitahu dia mengalami gastrik dan tidak sempat bersahur menyebabkan dia perlu makan. Dalam operasi yang sama, seorang lelaki berusia 50-an turut ditahan ketika sedang membeli makanan di sebuah kedai di Kampung Pulau Hilir, Kubang Kriat. Kedua-dua lelaki itu ditahan dan dibawa ke Pejabat Jahik untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 10 Enakmen Kanun Jenayah Syariah -1 2019 kerana tidak menghormati bulan Ramadan yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM2,000 atau penjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya. Makanan dan lauk pauk di premis itu turut disita. Operasi bersepadu bermula 9 pagi membabitkan 13 anggota MPKB BRI, 2 anggota Polis Diraja Malaysia PDRM dan 20 anggota Jahik di sekitar Kota Baru, Pengkalan Cepa, Kubang Kerian dan Wakaf Cik Yeh. Operasi bersepadu dan pemantauan akan terus dipergiatkan bagi mengesan kesalahan yang dilakukan secara terbuka di bulan mulia ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHCP menumpaskan aktiviti penyelewengan minyak diesel bersubsidi hasil serbuan di sebuah stesen minyak di Teluk Kemang, Port Dickson 11 April lalu. Timbalan Pengarah Penguatkuasa Operasi KPDNHCP Samsul Nizam Khalil berkata, serbuan dijalankan hasil risikan selama beberapa minggu. Menurut beliau, ketika serbuan dilakukan, terdapat seorang pemandu sebuah lori tangki sedang mengisi minyak di dalam tangki simpanan kenderaan tersebut di stesen minyak berkenaan. Ketika serbuan, pemandu lori terbabit membuat pengisian minyak berjumlah RM500 bersamaan kira-kira 232 liter. Hasil siasatan awal mendapati pemandu lori terbabit disyaki membuat 2 kali pengisian dengan jumlah setiap transaksi ialah RM500. Hasil pemeriksaan lanjut mendapati ruang tangki simpanan mengandungi minyak diesel berjumlah 370 liter. KPDNHCP menyita minyak diesel, lori tangki, 2 telefon bimbit, set dekoder kamera litar tertutup CCTV, invoice atau resit jualan serta belian dengan dokumen perniagaan dari stesen minyak untuk siasatan lanjut. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM27,795.50. Turut ditahan seorang lelaki warga tempatan yang mengaku sebagai pemandu lori bagi membantu siasatan. Jelas Syamsul Nizam, siasatan lanjut terhadap kes ini dibuat di bawah Akta Kawalan Bekalan AKB 1961 bagi mengenal pasti rantaian pengedaran minyak diesel tersebut. Selepas ni, Sazali P. Ramli disantuni. Alhamdulillah, bertemu kembali. Golongan B40, M40 dan pekerja sektor tidak formal bakal menikmati kemudahan pembiayaan perumahan yang lebih mudah menerusi inisiatif pembiayaan perumahan Malaysia iBiaya. Inisiatif terbaru Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT yang digariskan di bawah program pemilikan kediaman Hope itu bakal dilancarkan esok. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Azhar Ahmad, inisiatif ini menyokong sasaran penyediaan 500,000 rumah mampu milik menjelang 2025 seperti disasarkan dalam Perancangan Malaysia ke-12 RMK12. Maknanya inisiatif KPKT menjalankan kolaborasi strategik dengan kerjasama Syarikat Jaminan Kredit Perumahan SJKP, Sagamas Berhad dan Perbadanan Prima dengan menghimpunkan 3 skim pembiayaan. 3 skim pembiayaan iaitu yang pertama, skim jaminan kredit perumahan yang ditawarkan menerusi Syarikat Jaminan Kredit Perumahan SJKP. Yang kedua, skim rumah pertamaku oleh Sagamas Berhad dan skim rent to own oleh Perbadanan Prima dengan institusi kewangan. Menurut Datuk Azhar, inisiatif ini merupakan kolaborasi kerajaan dan pihak pemaju swasta dalam menggalakkan rakyat Malaysia memiliki rumah pertama mereka. Ia secara tidak langsung dapat meringankan beban mereka dalam memiliki kediaman sendiri. Inisiatif iBiaya akan dilancarkan pada Khamis 14 April 2022 oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal American Naina American dan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz.
Konsortium Umrahku.my menandatangani memorandum persefahaman MOU bersama Akademik Mutawif Training and Consultancy AMTC bagi membekalkan latihan serta sistem pembelajaran untuk melahirkan lebih ramai mutawif yang terlatih. Pengarah urusan telajak travel Sdn Bhd Insinyur Muhammad Ruhairi Abdul Rahim berkata, menerusi kerjasama itu, para mutawif sedia ada di bawah 6 rakan strategiknya akan didedahkan dengan ilmu pengurusan haji dan umrah yang sebenar melalui kepakaran serta pengalaman pihak AMTC selaku tenaga pengajar. Menurut beliau, Konsortium Umrahku.my kini memiliki 6 agensi pelancongan di seluruh negara. Antaranya Terlajak Travel Sdn Bhd, Syoknya Travel, Mustaqim Travel and Tours, Harumain Services, Syuhada Travel, Gembara Salam dan Aurasi Travel Sdn Bhd. Kami bergabung 6 travel agensi ini untuk membentuk satu konsortium Umrahku.my yang memfokuskan kepada jemaah-jemaah, bakal-bakal jemaah umrah kita lah. Okey, bersebenar dengan MOU ni, kita melantik, kita memilih MTC kerana MTC merupakan sahabat kita yang tahu dan dah berkecimpung lama dalam kursus-kursus dan juga berpengalaman luas dalam membekalkan training dan juga gerak kerja kepada mutawif-mutawif yang sedia ada lah. Tambahnya, matlamat utama MOU ini adalah bagi melahirkan lebih ramai mutawif atau pembimbing umrah profesional bagi membimbing jemaah negara yang berdaftar menerusi Umrahku.my. MOU ini juga dapat membentuk peluang pekerjaan yang luas kepada para mutawif dan mutawifah dengan mempromosikan pakej yang disediakan dalam Umrahku.my. Sementara itu, pengasas AMTC Ustaz Abdullah ARS berkata pihaknya akan membekalkan kursus kepada para mutawif dengan memberikan penekanan aspek ilmu pengetahuan mengerjakan ibadah haji dan umrah. Kita sebenarnya memberikan satu penekanan kepada aspek ibadah ilmu, itu pengetahuan tentang ilmu sebelum mengerjakan ibadah haji dan umrah ini sebagai satu tambah value ataupun value tambahan yang kita dapat berikan kepada bakal-bakal jemaah Umrahku.my di seluruh Malaysia, yang mana mereka akan dibekalkan dengan sistem pembelajaran digital, pembelajaran secara online dan sebagainya. Keuzuran Sazali P. Ramlee yang merupakan waris tunggal kepada Seniman Agung Tan Sri P. Ramlee mendapat perhatian TV Al-Hijrah menerusi program tanggungjawab sosial korporatnya Hijrah Prihatin. Keprihatinan itu dizahirkan dengan pemberian barangan keperluan asas untuk menyambut Ramadan dan Syawal yang sekaligus meringankan beban Sazali dan isteri. Serahan sumbangan itu disempurnakan Ketua Kumpulan Integrasi Media dan Hal Ehwal Korporat Al-Hijrah, Saifulizan Siddiq di rumah Sazali di Semenyih, Selangor. Selain barangan keperluan asas, pihaknya turut menyerahkan senaskah Al-Quran dan penyaman udara untuk keselesaan Sazali sekeluarga. Tambah Saifulizan, selain menyantuni golongan B40 dan asnaf, Hijrah Prihatin juga tidak melupakan jasa dan pengorbanan karyawan dengan menyantuni waris mereka yang memerlukan. Sebab tak ada karawang-karawang ni, tak ada atas sini Hijrah setakat cuma stesen sajalah. Sebab maksudnya kandungan-kandungan kita banyak dijayakan oleh golongan-golongan karyawan. Jadi kita ambil kesempatan ni untuk menyantuni mereka, untuk paling kurang pun untuk meringankan sedikit beban mereka tak kali bulan Ramadan dan membantu mereka untuk persiapan untuk menyambut Aidilfitri, insya-Allah. Untuk rekod, Sazali uzur selepas terbabit kemalangan pada Disember tahun 2019 dan menetap di Semenyih bersama isterinya Hamidah Hitam 58 tahun. Sazali pernah bekerja dengan Alam Flora tetapi berhenti kira-kira lebih 15 tahun lalu selepas syarikat terbabit berpindah operasi ke Putrajaya. Dalam berapa 3-4 bulan ni saya selalu kena semput. Satu bulan ni ada dalam dekat 10 kali datang. Bila dah sakit, tak jalan itu pam, bila sebut tu, saya terus pergi klinik pakai gas besar. Sementara itu,
Ketua Penyelaras Sumber Yapim Yaakob Muhammad Alias berharap orang ramai dapat membantu Sazali yang kini berusia 64 tahun sebagai tanda penghormatan kepada arwah bapanya. Andai kata seorang memerlukan RM1 saja pun dah boleh dah untuk menampung keperluan Abang Sazali ini. Apatah lagi Abang Sazali adalah anak kandung seniman agung negara kan, yang kita agung-agungkan, yang kita tengok filem dia boleh katakan saban hari, kita dengar lagu dia boleh katakan setiap hari, dan kita amat berminat dengan karya-karya yang dikeluarkan oleh Awang Hamtasi Berani. Tapi Isteri Sazali, Hamidah, dikategorikan sebagai orang kurang upaya turut menerima bantuan bulanan daripada Pusat Zakat Selangor dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pasangan berkenaan tidak dikurniakan cahaya mata. Kesukaran hidup sebuah keluarga di Bukit Ajil, Baru Macang, Kelantan yang tinggal di sebuah rumah pusaka usang berakhir apabila Jabatan Hal Ehwal Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM tampil membantu dengan membina kediaman baru untuk mereka. Ia sekaligus memberi sinar baru kepada ibu tunggal Roslaini Abdul Ghani, 57 tahun, yang kehilangan suaminya akibat kanser. Menurut Roslaini, suaminya Muhammad Roji Mahmud, 63 tahun, tidak sempat mendiami kediaman baharu mereka setelah meninggal dunia November tahun lalu, 4 hari sebelum penyerahan rasmi rumah berkenaan. Walaupun agak terkilan, namun beliau reda untuk meneruskan kehidupan bersama 4 anaknya yang berusia 13 hingga 26 tahun. Menurut Roslaini, arwah suaminya adalah veteran ATM tidak berpencen yang berkhidmat selama 13 tahun dalam Regimen Ranger Diraja bermula tahun 1981 hingga 1994. Selepas suaminya bersara, mereka sekeluarga pulang tinggal di kampung dan bergantung kepada pendapatan tidak menentu Muhammad Roji sebagai penoreh getah. Keluarga ini terus diuji apabila Muhammad Roji dikesan mengidap kanser usus pada 2020, menyebabkan Roslaini terpaksa bekerja sebagai pembantu kedai makan dengan pendapatan RM30 sehari. Kehidupan keluarga mereka mula berubah apabila kesukaran hidup bekas anggota tentera ini mendapat perhatian JHEV ATM semasa mereka tampil membuat permohonan bantuan sara hidup jabatan berkenaan pada akhir 2020. 30 tahun dah selepas patching. Tapi apa dah? Terkejut jugalah tu. Syukurlah juga terkejut juga. Askar Jabatan Hal Ehwal Veteran ni daripada sakit sampai kelihatan hak cara. Apa dah ambil tahu ni. Lepas tu bagi ke rumah lagi. Dan selama ni makcik duduk rumah pusaka. Banyak lah terima kasih, syukur sungguh lah. Tak ada lah nak balanya tu. Je lah balanya pun baik pegawai-pegawai dia ni. Roslaini berkata walaupun kini suaminya telah tiada, namun bantuan JHEV ATM untuk keluarganya masih lagi berterusan, antaranya melibatkan bantuan sara hidup RM300 setahun. Selain bantuan persekolahan RM700 setahun untuk anak bongsunya yang belajar di sekolah menengah, selain baru-baru ini anak ketiganya, Maizatul Akilah, turut mendapat bantuan kemasukan ke Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA secara one-off RM1,500. Isteri beliau, Puan Roslaini ini masih mempunyai ramai lagi anak yang masih bersekolah. Jadi kami membuat perasmian hari itu bersama dengan syarikat Perumahan Negara Berhad bersama dengan isteri beliau lah. Walaupun veteran ATM itu dah meninggal, kami di jabatan masih lagi menyantuni beliau, menyantuni isteri beliau dan anak-anak, dan masih bantuan sara hidup masih diteruskan kepada beliau sehingga isteri beliau masih tidak memerlukan. Sumbangan kepada Yayasan Veteran ATM boleh disalurkan ke akaun Maybank bernombor 564342622956. Berehat seketika selepas ini, New York diserang pengganas. Laporan luar negara, 17 cedera apabila seorang lelaki bersenjata yang memakai topeng gas melepaskan tembakan dan bom gas di stesen kereta api bawah tanah New York.
Insiden itu mendorong pihak berkuasa memperbaharui langkah untuk menangani keganasan yang semakin meningkat di sistem transit bandar berkenaan. Kejadian berlaku di stesen kereta api bawah tanah Brooklyn Sunset Park. 10 penumpang yang terkena tembakan secara langsung, termasuk 5 yang dimasukkan ke hospital berada dalam keadaan kritikal namun stabil, manakala 7 yang lain cedera. Penyerang dipercayai memakai topeng gas ketika kereta api menghampiri stesen sebelum mengeluarkan kanister daripada beg dan melepaskannya. Sejurus gerabak dipenuhi asap, suspek melepaskan tembakan dan terkena beberapa penumpang di dalam gerabak dan landasan. Keadaan menjadi kelam kabut apabila penumpang bertempiaran melarikan diri dari gerabak yang dipenuhi asap. Suspek Frank James dipercayai bertindak sendirian. Ketika kejadian, dia memakai vest pembinaan berwarna hijau dan baju panas yang berhud. Jabatan Polis New York NYPD menemui van dengan plat kenderaan Arizona yang mempunyai kaitan dengan serangan. Ketika berita ini ditulis, penyerang masih belum ditemui. Konflik agama di India memuncak selepas sekumpulan besar penduduk di Madhya Pradesh mencetuskan huru-hara di luar sebuah masjid di Sarangpur. Lebih mendukacitakan, kumpulan anti-Islam itu melaungkan slogan kebencian dan melakukan provokasi melampau dengan mengangkat pedang dan kapak sambil menari. Klip video ini tular sejak semalam. Ia menunjukkan kumpulan yang terdiri daripada ratusan individu melakukan pelbagai tindakan provokasi termasuk memukul drum dan mengalunkan muzik yang berunsurkan Islamofobia. Laporan media antarabangsa juga memaparkan tindakan kumpulan ekstrem ini membakar premis perniagaan milik orang Islam selain larangan keras terhadap wanita Islam memakai hijab. Dalam pada itu, polis tempatan dilapor hanya menyaksikan sahaja tindakan ini tanpa melakukan apa-apa sekatan, jauh sekali menyuraikan perhimpunan besar-besaran ini. Sekurang-kurangnya 47 maut dan 100 tercedera manakala 27 lagi masih hilang dalam tanah runtuh yang berlaku di wilayah Leyte, Filipina susulan ribut taufan Maggie. Pihak penyelamat terpaksa menggunakan tangan untuk mencari mangsa yang tertimbus dalam tanah ekoran kekurangan peralatan dan cendera dalam misi mencari mangsa. Pihak berkuasa tempatan bergelut mengagihkan bantuan kepada puluhan ribu orang yang kehilangan tempat tinggal dan berteduh di pusat pemindahan selepas taufan Maggie mengakibatkan tanah runtuh di wilayah itu. Sementara itu, misi mencari dan menyelamat masih diteruskan di Kampung Pilar, wilayah Leyte yang banjir. Ribut taufan Maggie yang juga dikenali Agaton merupakan ribut terbesar pertama yang melanda negara itu tahun ini. Bagi memastikan kesihatan wanita terus terpelihara, kerajaan memperuntukkan lebih 11 juta ringgit sebagai subsidi ujian mamogram kepada wanita berisiko tinggi dan melaksanakan ujian saringan kanser cervix kepada wanita. Dengan itu, sekian berita Al-Hijrah. Ikuti berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan eksklusif dan menarik. Baik, sebelum menutup tirai, kami dari Bilik Berita Al-Hijrah ingin mengucapkan salam takziah kepada Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah, Namanzi Haris dan keluarga atas pemergian ayah beliau, Allahyarham Haris Ayub hari ini. Semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat pada bulan mulia ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.